Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Yang dihormati Al-Fadil Tuan Haji Zabidi selaku pengurusi Masjid Al-Mustaghfirin Sungai Tiram, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, khususnya muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati dan dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengah hari ini Allah himpunkan kita untuk sama-sama berada dalam kuliah. Kita nak panggil kuliah apa ni? Kuliah Zuhur lah, no? Kuliah sebelum Zuhur, yang mana saya dimaklumkan bahawa kuliah ini diadakan pada setiap hari, no? Setiap hari. Dalam sesi yang lalu, sesi lepas, pertemuan kita 4 siri ini kita bicara berkaitan dengan sebuah kitab berkaitan dengan 40 tanda akhir zaman, ataupun 40 hadis berkaitan dengan tanda-tanda kedatangan hari kiamat, yang tu kita dah baca tahun lepas. Jadi pada tahun ini saya mohon maaf sebab saya tak menyediakan apa-apa bahan, tak sediakan bahan untuk dikongsikan. Tapi pada tahun ini insya-Allah saya nak ubah sikit tajuk, yang mana mulai daripada hari ini sampailah kepada hari yang minggu yang keempat nanti, kita akan bicara berkaitan dengan satu tajuk yang saya rasa sesuai untuk kita bincangkan sekarang, iaitu berkaitan dengan ilmu adab. Ilmu adab. Yang mana ilmu adab ini merupakan ilmu ataupun kita boleh sebut sebagai ilmu tasawuf. Kerana Al-Imam Murtada Zabidi, sama juga nama Al-Imam Murtada Zabidi mengatakan, ala inna tasawufa lahwal adab. Yang kata ilmu tasawuf ni ilmu adab. Kan selalu kita dengar perkataan mengaji ilmu tasawuf kena mengaji ilmu. Bila sebut kata ilmu tasawuf tu ilmu apa Ustaz? Dia adalah ilmu adab. Jadi insya-Allah dalam pertemuan kita 4 siri ini kita akan bicara tentang ilmu adab, ilmu akhlak, yang mana di antara poin yang akan saya pilih ataupun antara tajuk yang akan kita bincang adalah sebahagian daripada apa yang ada dalam kitab yang sedang saya pegang ni lah. Kitab yang saya pegang ni adalah kitab yang diberi nama 50 Gaya Hidup Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, yang mana kitab ni disusun oleh seorang ustaz daripada Indonesia, Ustaz Muhammad Al-Haqni Bis-Salihin. Beliau telah menyusun 279 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihimpunkan dalam 50 adab ataupun 50 sudut kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab ni dia menarik sebab dalam kitab ni dia cuma himpun tentang adab-adab ya. Saya sebutlah cara ringkas dulu, dan hari ni saya akan pilih satu tajuk daripada adab tu. Minggu depan satu tajuk, minggu lagi satu tajuk. Yang mana dalam kitab ni dia himpunkan tajuk-tajuk berkaitan dengan adab dalam kehidupan kita manusia ni dalam 10 bahagian. Ringkas-ringkas dulu nak bagi nampak. Yang pertama dia bahas macam mana adab Islam dalam kehidupan seharian. Macam mana adab Nabi SAW dalam kehidupan seharian. Akhlak Nabi dalam kehidupan seharian ni macam mana. Dia cerita bab tu loh. Yang ni pun, kalau mengaji tajuk ni pun panjang tak? Dia bahas Nabi setiap hari dia buat apa. Dia sebut benda-benda yang kita boleh ambil, boleh buat terus. Antara yang saya boleh sebutlah, ringkas sikit lah. Rupanya Nabi SAW pesan kat kita supaya dalam hidup seharian ni kena melawak. Hidup kena melawak. Bergurau. Tu satu lah. Dia sebut dalam ni ada belah-belah agak lah. Salah satu daripada dia, Nabi pesan supaya kita hidup ni kena bergurau. Hidup kena melawak. Nanti kita bincang. Kalau tak, hari ni saya akan baca tajuk tu dululah lagi. Tajuk akhlak Nabi SAW dalam kehidupan seharian. Bahagian yang kedua, dia bincang macam mana pula sunnah Nabi, adab Nabi SAW dalam beribadat. Yang ni cerita bab ibadat dia, bab wudu, bab semayang, bab puasa, bab zakat, bab haji, bab makan, bab tidur, dia semua duduk dalam bab tu. Bab menguap, bab bersin, bab berdoa, semua dia duduk dalam bab tu.
Rupanya dalam kita buat ketaatan ni, rupanya dia ada adab dia, dia ada cara dia. Dua. Yang ketiga, dia bincang tentang macam mana sunnah Nabi, macam mana adab Nabi dalam menjaga kebersihan dan penampilan diri. Rupanya bahasa mudah macam ni, rupanya agama kita Islam ni lah satu-satunya agama yang sempurna. Dia hajak habis semua sudut kehidupan manusia. Macam mana nak sebut je nak bahasa mudah macam ni contohlah ni, saya buat contoh je lah. Orang yang mengaji doktor, orang yang mengaji bidang kedoktoran, dia mahir tentang ilmu kedoktoran, betul? Dia mahir lah. Orang yang mengaji engineer, dia mahir tentang bab engineering. Okey, tak apalah. Tapi ilmu yang dia belajar ni, dia cuma pakai waktu dia kerja je. Pasal ilmu doktor, hak dia mengaji bab ubat orang sakit, rawat orang apa semua penyakit apa semua ni, dia pakai waktu dia kerja. Dia balik rumah, kadang ilmu tu tak pakai pun. Orang yang kerja bidang engineering, enjin tu enjin ni, dia cuma gunakan ilmu hak dia belajar tu masa dia pergi kerja. Dia balik kerja kadang-kadang di rumah, ilmu tu dia pakai sikit, kadang tak pakai pun. Dia pakai waktu kerja je. Tu selesai. Tapi ada satu benda kita tak perasan, yang mengaji jadi doktor ke, yang mengaji jadi engineering ke, yang mengaji jadi mekanik ke, yang jadi pesara ke, yang jadi guru ke, jadi apa ke. Ada satu lagi benda patutnya kita kena belajar. Kita semua hidup atas muka bumi. Jadi macam mana nak urus hidup kita atas muka bumi ni, yang tu kita tak belajar. Awak yang senyap nampak ke? Betul kan? Kita duk urus, betul kita mengaji satu-satu bidang, kita mengaji bidang ni, betul kita mengaji tu, silakan, memang kena mengaji. Tapi satu benda kita tak perasan, kita hidup atas muka bumi ni, ilmu tentang management, nak uruskan hidup kita ni, ilmu ni kita tak mengaji. Kita hidup atas muka bumi, kita ni hamba Tuhan, patut kita kena mengaji sikit macam mana cara nak uruskan diri sebagai hamba Tuhan. Kita hidup atas muka bumi ni, kita tak boleh lari daripada uruskan diri sendiri. Macam mana kita nak urus diri kita sendiri atas muka bumi ni? Kita hidup atas muka bumi ni, pi mai pi balik, semua sekali terlibat. Kita akan ada keluarga. Boleh jadi kita jadi laki orang, kita jadi bini orang, kita jadi mak pak pada siapa-siapa, kita jadi anak pada siapa-siapa, kita jadi anak menakan siapa-siapa, kita jadi sepupu siapa-siapa, kita jadi, semua orang hidup ni, dia ada keluarga. Macam mana kita nak manage keluarga? Oh, ilmu tu kena mengaji, Ustaz? Ya. Kita hidup atas muka bumi, kita tak boleh lari pada manusia. Ada jadi pekerja, ada jadi bos, ada jadi pemimpin, ada jadi rakyat, ada jadi orang besar, ada jadi orang kecil, ada jadi orang tua, ada jadi orang muda, ada jadi lelaki, ada jadi perempuan. Bukan jadilah maksudnya, ada lelaki, ada perempuan. Kita hidup atas muka bumi ni, kita tak boleh lari daripada masyarakat. Macam mana kita nak urus hidup kita sebagai anggota masyarakat? Ilmu ni ada, Ustaz. Ilmu ni ada, tapi hari ni orang tak mengaji. Habis tu Ustaz, nak urus hidup ni Ustaz, nak kena mengaji ilmu apa, Ustaz? Ilmu apa yang patut kita mengaji nak urus hidup ni? Inilah yang disebut sebagai ilmu agama. Rupanya ilmu agama ni, kita mengaji, dia nak ajak kita cara nak manage hidup. Sebab tu ilmu agama kena mengaji. Sebab agama ni bukan sembahyang puasa. Saya rasa semua duk tahu. Bila sebut kata Islam, Islam ni apa? Way of life. Cara hidup, jalan hidup. Bahasa kita lah, macam mana cara nak tahu, nak urus hidup tu lah. Sebab tu kena mengaji ilmu agama. Jadi doktor tak apa, silakan. Tapi ilmu agama kena mengaji. Jadi guru, silakan jadi. Tapi ilmu agama kena mengaji. Jadi apa pun atas muka bumi ni tak apa, silakan jadilah apa saja. Tapi ilmu agama semua orang kena mengaji. Pasal ilmu agama ni dia ajak kita cara urus hidup kita. Awak yang senyap buat ya. Betul ya? Habis tu Ustaz, kalau tak mengaji langsung ilmu agama, boleh. Dia akan hidup atas muka bumi macam orang lain. Sama dia hidup atas dunia ni macam orang lain. Tapi yang kita takut dia hidup atas muka bumi, cara yang dia guna salah. Jadi dia tak akan sampai pada tujuan. Macam inilah bahasa mudah. Kita nak pergi Kuala Lumpur. Ni, daripada Sungai Tiram ni, habaq kat orang kata nak pergi Kuala Lumpur. Tapi start kereta, kita pergi ambil, patutnya boleh naik jambatan kedua ya.
keluar kursi pampat terus lah pergi sampai apa Ipoh apa semua Kuala Lumpur kan. Tapi tak, dia start kereta, dia pederah pergi naik jambatan hak pertama no. Turun-turun tu dia ambil kok Matampau, dia pederah pergi sampai Gurun, dia pergi sampai apa nama hutan kampung, dia pederah pergi sampai Jitra. Orang tanya nak pergi mana Kuala Lumpur. Dia nak pergi Kuala Lumpur, tapi ambil jalan pergi gunung. Agak-agak sampai. Macam tu lah. Nak abang kata macam tu lah. Kita kena urus hidup kita. Semua orang kena urus hidup sendiri. Ada orang urus hidup dia, dia boleh bawa ke syurga. Ada orang urus hidup dia atas muka bumi sampai dia mati, dia boleh pergi ke syurga insya-Allah. Tapi ada orang urus hidup dia atas muka bumi, dia rasa boleh pergi syurga, tapi rupanya dia urus tu sebenarnya bawa dia ke neraka. Pasal apa Ustaz? Pasal tak tahu cara tu ya. Sebab tu tahu cara tu penting. Cara ni nak mengaji ke mana Ustaz? Dia mengaji dalam ilmu agama. Dia tak ada ilmu lain. Itu ilmu agama kena mengaji. Paling basic fardu ain. Kena mengaji. Faham ke saya duk cerita? Boleh mana? Boleh dapat itu noh. Itu sebagai mukadimah lah. Sebab itu satu daripada ilmu fardu ain adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf tu ilmu apa Ustaz? Ilmu adab. Sebab tu ilmu tasawuf, ilmu adab ni kena mengaji. Sebab dia salah satunya dia ajak kita cara nak manage kehidupan kita ni macam mana. Sama macam dalam kitab ni saya sebut tadi. Kitab ni bincang macam mana adab, macam mana sunnah Nabi, macam mana cara hidup Islam tentang menguruskan diri sendiri dalam ni. Macam mana cara hidup Islam dalam beribadat pun dia sebut dalam ni. Bahagian ketiga dalam kitab ni dia sebut macam mana cara hidup Islam dalam menjaga kebersihan dan penampilan diri. Ada banyak Islam ajak no. Yo, Islam ada ajak macam mana nak manage diri. Yang ni nanti kita akan mengaji kalau dan nanti saya kongsi sikit lah. Bab misai, bab janggut, bab bulu ketiak. Benda ni simple lah. Tapi sebenarnya benda ni ada lah Islam. Orang kita kadang bulu ketiak 2 tahun tak cukup. Contoh. Ngotong lah Ustaz. Tak. Nampak simple, biasa. Tapi sebenarnya Nabi pesan supaya jangan tinggal lebih pada 40 malam ya. Maksud dia jangan biar dia panjang lebih pada 40 hari. Sebelum 40 hari kena kerat. Benda tu basic. Nabi ni rambut. Ni saya bagi gambaran umum dulu lah. Sekali kita bincang satu tajuk dan sekali ada soalan boleh tanya. Ni kita ada rambut. Tahu tak Nabi pesan? Man kana lahu sya'run falyukrimhu. Siapa ada rambut, jaga dia, muliakan rambut bagi elok. Kita ada rambut, minyak rambut pun tak boh. Kita ada rambut, sikat pun tak. Kita ada rambut, kalau orang lelaki lah, orang perempuan tengok Ustaz. Kita orang lelaki-lelaki ada rambut. Anak kita kadang pergi sekolah, rambut cerin. Cerin faham kan? Kan? Sopa keluar daripada sarang ayam. Keluar daripada rebayan cerin. Padahal Nabi suruh muliakan rambut. Dia tak ikut. Nampak? Tu saya kata tadi, Islam ajak cara nak manage hidup. Dia rasa macam tak ada apa Ustaz, biar rambut cerin Ustaz, boleh ikut orang, boleh ikut Korea lah apa Ustaz. Betul. Tapi Islam ada cara dah. Kata orang Islam, kata nak ikut cara Islam, kata nak masuk syurga. Jadi cara nak masuk syurga, jalan nak masuk syurga, Allah Ta'ala dah bagi, Nabi dah tunjuk. Pasal apa je pergi ambil cara orang lain? Awak yang senyap buat kaya. Faham tak maksud saya tu? Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut udkhulu fis silmi kafah. Masuk Islam ni dia mesti keseluruhan. Dia mana boleh masuk, hak ni masuk, hak ni tak masuk, hak ni ikut, hak ni tak mau ikut. Tak boleh. Dia kena semua. Boleh dapat cakap tu? Selesai. Tu baru bab penampilan. Bahagian keempat kitab ni cerita macam mana sunnah Nabi dalam menguruskan rumah tangga. Hak ni sedap. Hak ni nanti tengoklah minggu ketiga ke minggu keempat kita akan ulas sikit tajuk tu. Macam mana Nabi sunnah, macam mana ajaran Islam dalam manage rumah tangga. Rupanya kita jadi anak, ada benda kita nak kena tunai pada mak pak kita. Kita yang mengaji hari ni jadi suami, ada benda kita patut tunai pada isteri kita. Ibu-ibu di belakang jadi isteri, ada perkara kita patut tunai pada suami kita, pada mak mertua, pada apa. Kita jadi anak, ada benda kita kena tunai pada mak pak kita. Kita jadi mak pak, ada benda kita patut tunai pada anak-anak kita. Soalan dia, apa yang patut kita tunaikan tu?
Bela anak, bahasa ni kasar lah. Bela anak, semua orang bela anak. Semua orang bela anak. Kan? Hatta hak minta maaf tu kadang tak menikah apa Ustaz. Perak sekali, lekat, ngandung. 9 bulan, beranak. Semua orang boleh dapat anak. Mudah nak dapat anak. Hak tak dapat tu satu hal. Tapi nak sebut kata semua orang boleh besarkan anak. Tapi tak semua orang boleh besarkan anak dengan cara yang betul. Bela anak cara betul, insya-Allah jadi. Bela anak cara betul, insya-Allah anak tu nanti menyenangkan dia. Bela anak cara salah, silap-silap anak tu bila besar tak menguntungkan dia. Silap-silap anak tu buat masalah dia pula. Pasal apa? Dia silap dekat cara. Dia kata apa? Cara tu. Kalau nak saya buat satu contoh, boleh kau nak buat contoh mukadimah halo. Kan? Kalau rasa sesuai, tak apalah nanti minggu depan saya cuba khetiak tengok, saya foto state bab-bab yang patut-patut padan tu untuk kita kongsi sama-sama. Kalau dah lah, nak bagi mudah. Kalau rasa nak cantik sikit, kalau nak beli kitab ni pun saya rasa dah lagi payah nak beli mana. Dia kitab ni tak ada jual dah. Ni orang beli foto state dah RM10. Terbaik lah. Saya buat satu contoh. Simple ya. Nak sebut kata cara didik mak bapak boleh ke noh? Hari ni kita mukadimah macam ni pun tak apalah. Ada soalan boleh tanya. Saya buat satu contoh. Nabi ambil contoh kita ni tu ya. Contoh simple ya. Hadis ni riwayat pada Imam Bukhari. Simple ya. Hadisnya berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Hasan bin Ali. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan tu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, cium Sayyidina Hasan. Wa indahu al-Aqra' ibn Habis at-Tamimi. Sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu ada seorang sahabat nama dia Aqra' bin Habis. Ada seorang sahabat nama dia Aqra', dia duduk sebelah. Jalisan, dia duduk sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-Aqra', bila dia tengok Nabi SAW duduk cium anak tu, Aqra' tu kata apa? Inna li 'asharatun minal walad. Aku ni anak aku 10. Ma qabbaltu minhum ahadan. Seorang pun aku tak cium. Seorang pun aku tak cium. Fa nazara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi beralih tengok dia terus. Nabi bersabda, "Man la yarham la yurham." Siapa tak sayang kepada orang, dia takkan disayangi. Siapa tak sayang pada orang, dia takkan disayangi. Apa maksud hadis ni Ustaz? Hadis ni kalau bercara dia macam tu lah. Nabi cium Sayyidina Hasan, kawan sebelah tak cium. Nabi kata siapa tak sayang kat orang, dia takkan disayangi. Saya ambil sikit lah. Rupanya hadis ni jadi satu panduan pada kita sebenarnya. No? Bahasa mudah dia macam ni. Nak bagi senang faham. Kita ambil loh. Ni cara. Kita yang main mengaji hari ni, kita akan, bahasa mudah lah, kita semua ada anak. Semua ada anak. Dan anak kita akan lalu dua fasa. Fasa belum baliak dengan fasa lepas baliak. Semua sama ya. Tak ada di sini anak dia beranak Ustaz, tak baliak sampai keluar tak baliak lagi Ustaz. Umur 80 tak baliak lagi. Itu tak betul. Tak ada manusia beranak anak dia tu terus baliak terus. Pun tak ada. Dia akan lalu fasa tak baliak, lepas tu fasa baliak. Semua semacam. Rupanya anak-anak ni bila fasa tak baliak lagi tu, lebih kurang halus-halus tu. Fasa tak baliak lagi, rupanya anak-anak ni akan rasa dikasihi, dia akan rasa mak pak sayang kat aku, tok wan sayang kat aku, pak cik ni sayang kat aku, tok sayang kat aku. Rupanya budak-budak ni akan rasa disayangi bil fi'li, rupanya dengan perbuatan kita. Rupanya budak-budak ni dia akan dapat mesej kata kita sayang kat dia dengan perbuatan kita. Sebab itu Nabi tak bagi suruh minta maaf tu. Sebab tu budak-budak Nabi cium. Boleh peluk-peluk, boleh pegang-pegang, boleh gomoy-gomoy, boleh buat apa sentuhan kat dia buatlah. Sebab tu Nabi tak bagi pukul budak-budak. Pasal budak-budak ni dia dapat mesej melalui perbuatan kita ya. Tu ya. Oh maknanya budak-budak ni kita tak boleh pukul, tak boleh, jangan. Duduk saja-saja, petik telinga, jangan. Anak duk lalu, kita geram kat ni. Apa buat macam ni? Tak boleh. Rupanya dia perbubuh dalam kepala. Ayah tak sayang kat aku.
Mak tak sayang kat aku. Tok Wan tak sayang kat aku. Rupanya dengan kelaku kita lah. Anak umur 4 tahun, 5 tahun, dua-dua tak balik ni. 4 tahun, 5 tahun, dua-dua berkelahi. Kita jadi bapa, jadi mak buat apa Ustaz? Kita pujuk hak 4 tahun, hak 5 tahun tu kita pagi sikit. Buat adik buat apa? Oh dah habak dah jadi buat adik. Padahal yang 5 tahun tu pun tak balik juga. Dia boh dalam kepala. Duk kena selalu macam tu Ustaz. Sentiasa berlaku macam tu kat dia. Sentiasa duk jadi kat dia macam tu. Lama-lama dia boh dalam kepala. Orang tua ni tak sayang kat aku. Kita rasa macam benda kita buat tu betul. Tapi rupanya Nabi pesan kot lain. Tu saya kata tadi cara. Faham kan? Tu saya kata tadi, semua orang bela anak. Betul? Semua orang bela anak. Tapi cara tu menentukan anak tu jadi, anak tu tak jadi. Cara. Tu tak kira lagi. Bila anak tu dah balik, bila dia start balik, rupanya anak-anak dia dah tukar sikit. Dia mula rasa dikasihi, dia mula rasa mak pak sayang kat dia, dia mula rasa mak pak ni kasih kat dia, bil qawli, dengan kata-kata pula. Perbuatan tak jadi lah. Rupanya dengan kata-kata cakap. Oh, rupanya budak-budak lelaki perempuan Ustaz, bila dia start balik, rupanya kita kena banyak main kata-kata. Bukan main kata-kata apa-apa, maksud dia sekali-sekala kena cakap kau. Mat, ayah sayang kat hang. Rupanya kena cakap. Bukan saya pesan, kan Nabi kata, Idza ahabba ar-rajulu akhahu. Jika seorang lelaki sayang kepada saudara dia, Nabi kata falyukhbirhu, habang kat dia. Annahu yuhibbuhu. Habang kat dia, kamu sayang kat dia. Rupanya kena habang. Kita ada anak besar, kena cakap sekali-sekala. Kita ada menantu besar, sekali-sekala kena habang. Kita ada cucu kita dah besar Ustaz, dah balik, sekali-sekala kena kata tu. Soalan dia, kita kata, tambah kita bangsa Melayu, kita orang Melayu ni nak cakap macam tu malu. Malu. Padahal kita sayang anak, tapi kita malu cakap. Kita sayang cucu, tapi kita malu cakap. Rupanya mesej tak sampai. Tu ya. Takat ni dulu. Any question? Ada soalan? Ada apa nak tanya? Ini kita bukannya buat cara apa? Cara skema, cara apa formal. Kita santai-santai. Poin dia apa Ustaz? Bahasa kampung kita lah. Rupanya poin dia dekat cara. Ayah-ayah ada anak perempuan. Pasal tak? Ni tak apalah, ulas sikit-sikit dulu, tak apalah. Ayah-ayah ada anak perempuan. Kita pedul anak perempuan tu sampai dia besar, umur 20 lebih. Ibu-ibu ada anak perempuan, ada anak lelaki ke perempuan kan. Kita pedul mereka ni seumur hidup, pedul. Nak apa bagi, apa Ustaz, habis kasih sayang bagi kat dia. Tapi kita jarang cakap, kata kita sayang. Akhirnya, yang cakap kat dia kata sayang tu siapa? Pasangan dia. Yang cakap kata sayang kat dia tu siapa? Jantan lain. Akhirnya, tak lama pun, bila bertembung jantan tu dengan kita, anak perempuan kita sanggup, oh dia ikut jantan tu, dia korbankan kita. Padahal kita sayang habis minta ni. Apa yang tak bagi, muah bagi Ustaz. Apa benda saya tak pekin, saya tak susah, muah susah bagi ke dia. Tapi pasal dia sanggup pilih sana, jawapan mudah dia pasal mulut. Tu ya. Kita tak pernah cakap. Poin dia kat situ ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana orang yang bertanya? Masalah dia macam ni Ustaz. Anak-anak kita orang ni dah besar, dah dewasa lah. Kadang-kadang bila dia orang turun daripada airport ke, atau nak balik ke airport ke, mana dia di tengah halayak ramai lah, kita katakan open space lah. Dia orang akan, sebab dia orang daripada kecil dah biasa peluk cium kita. Jadi bila dia pun nak naik kapal terbang ke, nak balik ke apa, di khalayak ramai lah, lelaki atau perempuan, anak kita orang sendiri, dia akan peluk mak atau bapa yang menghantar dia tu,
Macam mana hukum dia Ustaz? Peluk ke dia cium lah macam saya cadang, minta maaf lah, saya bukan mufti nak tahu hukum haram ke makruh ke apakah, tapi saya cadang macam ni lah dari sudut adab lepas ni, kalau boleh elok lah sikit depan khalayak ramai. Sebab dia orang daripada kecil-kecil betul dah lah. biasa macam tu. Ya, kalau nak peluk apa peluk lah kat rumah. Bukanlah kata peluk sangat, habis sangat. Ya. Faham. Kalau boleh cari tempat yang agak tertutup, okey lah. Tapi kalau orang ramai semua tengok, kalau boleh janganlah. Bahasa mudah, elakkanlah. Ada sudut adab saja. Di sudut adab. Okay, terima kasih Ustaz. Ya, baik. Ada soalan lain? Ada ustaz-ustaz penceramah dalam ni mengatakan ilmu tasawuf ni seolah macam ayat acak. Oh. Jadi pendapat ustaz, pandangan ustaz? Baik. Yang pertama saya rasa percakapan ni diungkapkan oleh seorang ustaz daripada Pulau Pinang. Itu satu. Yang kedua, ucapan ni ucapan lama. Ucapan lama. Dan mudah-mudahanlah saya harap beliau tarik balik dan beliau berubahlah daripada ucapan tersebut. Cuma bila kita sebut kata tasawuf ni ilmu, contohlah ada yang kata ilmu sesat ke, ayat acak ke, apa-apa yang seumpama macam ni lah. Sebenarnya percakapan ni diungkapkan oleh orang yang tak pernah tahu tentang tasawuf. Tak pernah mengaji tentang tasawuf dan tak tahu tentang tasawuf. Kalau orang tu tahu tentang tasawuf, dia pasti tak akan cakap macam tu. Dia pasti akan kata ilmu tasawuf ni wajib dipelajari. Kalau dia tahu. Pasal apa wajib dipelajari Ustaz? Tadi kan saya sebut, Imam Murtada Zabidi sebut terang-terang dah. Ala inna tasawufa lahwal adab. Yang kata ilmu tasawuf ni ilmu adab. Ilmu akhlak, adab. Macam mana adab kita dengan Tuhan? Macam mana adab kita dengan makhluk? Saya buat contoh simple-simple sudah. Ayah-ayah ingat tak? Zaman kita kecil-kecil tu, kita diajak oleh orang tua kita, nak jalan depan orang tua tunduk. Pasal kan? Nak menyampuk, minta izin. Kalau tengah orang tua tengah cakap, kita tak boleh menyampuk. Ilmu-ilmu tu ngaji dalam apa? Dalam ilmu tauhid tak ada. Mana ada ngaji ilmu tauhid, tajuk tu. Ilmu tu tak ada dalam fiqh. Mana ada ngaji dalam fiqh? Ilmu tu ngaji dalam tasawuf. Itulah ilmu tasawuf, ilmu adab. Adab kita dengan mak bapa, adab kita dengan orang tua, adab kita dengan budak-budak, adab kita dengan anak, adab kita dengan alam, adab kita dengan binatang. Ilmu adab paling besar sekali, adab kita dengan Allah Ta'ala. Adab dengan para malaikat, adab dengan para rasul, adab dengan Quran, adab tu ngaji ilmu apa? Ilmu tasawuf. Betul, ilmu tasawuf ni ilmu yang wajib untuk kita belajar. Tu dia kata Ustaz duk meratib, pakai biji tasbih besar, pakai serban besar apa, tu kan tasawuf. Tu boleh jadi satu tariqah, satu jalan untuk menghampirkan kita kepada Tuhan. Tasawuf ni ilmu adab. Ilmu akhlak. Lepas tu kalau ada orang kata Ustaz tasawuf ni ajaran sesat, tasawuf ni macam apa ayat acak apa tadi duk sebut tu, saya kata tadi boleh jadi dia orang yang bercakap tu tak tahu tentang hakikat sebenar ilmu tasawuf. Kalau dia tahu, dia takkan bercakap. Dan saya rasa bila dengar penjelasan ni, ada siapa-siapa nak kata ilmu tasawuf tu sesat? Ada. Nak sesat apa Ustaz? Memang tu ilmu adab. Ilmu adab, ilmu akhlak. Akhlak tu ilmu adab lah. Ni yang duk belitiak tadi Ustaz, yang duk sebut tadi, kita duk bicara tentang adab mendidik anak-anak. Adab kita dengan anak-anak, salah satu dia bagi pendidikan. Salah satu pada pendidikan Ustaz, kena tunjuk rasa sayang pada anak. Macam mana nak tunjuk rasa sayang pada anak? Hak tu saya sebut tadi. Anak cucu kalau tak balik lagi, tolong jaga perangai kita. Perangai jaga. Anak cucu kita kalau dah balik dah Ustaz, hak ni rupanya dengan kata-kata kita. Rupanya sekali-sekala ayah kena cakap lah, Mat, ayah sayang kat hang, Mat. Sekali-sekala kena cakap lah. Ustaz malu Ustaz, buang lah ego tu. Pasal Nabi kata siapa tak sayang pada orang, nanti dia tak disayangi. Lah tak apa, pasal kita kuat. Lah tak apa, pasal kita ada kederai. Tapi bila mai umur 70, mai terlantak masa tu kita mula mengharap kasih sayang anak.
Anak daripada kecil sampai besar, dia rasa pak tak sayang kat aku, pak tak suka kat aku, pak benci kat aku, pak tak pernah cakap pun kata dia sayang kat aku. Kita duk terlentang, dia nak main jaga elok-elok lah. Tak lah, pakai tak lah, adat dia, tak lah. Padahal kita sayang kat dia, tapi kita tak pernah cakap pun. Dia duk rasa kita benci. Rupanya cara dia kot tu lah. Ibu-ibu perasan tak? Saja share. Ibu-ibu perasan tak? Masa kita muda-muda tu, kita bela anak duk dengan kita. Apa berak kencing anak apa kita basuh. Lepas tu anak pula daripada kecil duk dengan kita. Tapi perasan tak? Dia syok dengan ayah dia. Ada anak-anak dia syok buat dia anak dia syok dengan ayah tau. Padahal ayah kan buat apa pun. Tapi anak syok jawapan dia pasal ayah tu dia pandai sentuhan dengan anak. Dia kan buat apa pun. Anak balik angkat buah teh paha. Satgi dia dukung, naik motor dia bawa. Rupanya budak kecil tu buah dalam kepala, pak sayang kat aku. Tu je. Dah kalau nak faham cara huduh-huduh kita lah, nak bagi nampak konsep dia tu. Oh patut dia mau kat ayah dia, Ustaz nak ya. Time lepak susu cari kita. Time nak kerja bebai cari kita. Tapi time seronok dia bicara ayah dia. Pasal dia rasa ayah sayang ke dia. Ayah kan buat apa pun, sentuhan dia. Rupanya kot tu lah. Tu yang saya kata tadi, cara. Semua orang bela anak. Tapi ada orang cara betul, anak jadi. Cara tak kena, anak tak jadi. Tu ya. Any question? Boleh noh? Tu baru bab 4. Tak apalah, ni kitab ni nanti kita mengaji dalam kelas ni boleh kot noh. Habis kitab 40 hadis tu kita baca kitab ni. Tu kita baca pada awal habis lah. Cuma Allah kita bagi gambaran umum dulu. Dalam kitab ni selesai bab keempat, sunnah Nabi dalam urus rumah tangga. Selesai. Ni detail sikit lah. Dia banyak bab, ada 6-7 bab kecil. Habis selesai bab tu, saya saja bawa contoh ni bukan apa. Kita nak cerita kata Islam ni komplit sebenarnya. Dia cerita kat kita tentang manage hidup ni secara lengkap. Boleh selesai. Bahagian yang kelima, kitab ni bicara tentang contoh, tentang tajuk memberi contoh dan mengajak kebaikan. Yang ni kena ambil perhatian sikit walaupun tajuk ni simple. Rupanya kita ni ajaran Islam, agama kita Islam ni ajak kita hidup atas muka bumi ni, rupanya kena buat perangai bagi elok. Perangai tu jaga bagi elok. Sebab apa? Kita ni akan jadi contoh pada orang. Kita punya perangai bagus, orang akan ikut perangai bagus tu. Kita buat kelaku bagus, orang akan ikut kelaku bagus kita tu. Kita buat perangai huduh, kita tak ajak orang pun. Tapi kalau kita buat perangai huduh, ada orang lain akan tiru perangai kita. Paling tidak Ustaz, tak ada siapa tiru saya kot. Dah, kita hidup dalam dunia, kita hidup dengan manusia. Jadi akan ada manusia tiru kita, sama ada bagus ataupun buruk. Kalau dia tiru hak bagus, alhamdulillah, selamat kita. Dia tiru kita hak bagus. Tapi kalau dia tiru kita hak huduh, sebab tu orang tua dulu ni, kitab ni kalau kita mengaji nanti, rupanya semua kena pesanan orang tua dulu. Apa orang tua dulu duk sebut, rupanya ada lah rupanya. Kan orang tua dulu pesan, buat jahat jangan tunjuk ke orang. Buat jahat jangan tunjuk ke orang. Pasal apa Ustaz? Kalau kita buat jahat tunjuk ke orang, orang tiru ya. Kita tak ajak, orang tiru ya. Selama mana dia duk buat, kita dapat dosa. Contoh mudah macam ni contoh simple. Jangan marah lah, contoh. Ayah-ayah yang mengaji hari ni isap rokok. Contoh. Jangan marah, contoh. Kita isap rokok. Kita tak pernah ajak pun anak kita isap rokok. Mana ada ramai ayah ajak cara isap rokok macam ni. Tak ada. Ayah mana pun tak mau anak isap rokok. Betul. Tapi ayah tu isap rokok. Satu hari nanti dia akan tengok anak dia akan isap rokok. Anak belajar mana Ustaz? Anak tak belajar. Tapi anak ambil perangai ayah. Buat je nak. Dah saya tak ajak dia isap rokok. Betul kita tak ajak. Memang kita tak ajak. Tapi inna tabi'ata surraq. Perangai manusia ni dia suka curi perangai orang. Jadi bila dia curi perangai orang, kalau perangai bagus dia curi, dia jadi bagus. Kalau perangai huduh dia curi, dia jadi tak elok.
Sebab tu jangan bila buat jahat, jangan tunjuk kat orang. Buat jahat jangan buat cara berjemaah. Buat jahat ni kalau boleh sembunyi-sembunyi. Kalau boleh jangan buatlah. Saya duk beletiak kan makcik-makcik belah sana. Makcik-makcik duk belah seberang tu lah. Saya kata makcik-makcik kalau nak berkeli dengan lelaki, jangan berkeli dengan lelaki depan anak. Jangan berkeli dengan lelaki depan anak menantu. Jangan. Geram macam mana pun, abang, tarik masuk bilik, smackdown ke apa ikut suka lah. Jangan tunjuk berkeli tu depan anak-anak. Sebab apa? Kita tunjuk perangai tu berkali-kali, nanti anak kita dengan menantu kita pun akan buat perangai itu orang. Dia curi perangai buruk. Oh, Islam pesan tu no. Yo, agama kita pesan. Habis tu ustaz duduk depan, ni satu kongsi lah. Habis tu ustaz duduk depan orang kena buat kelaku bagus. Yo. Sebab tu ada orang duk cakap kan, kita jangan hipokrit, kita kena tunjuk true color kita. Betul? Nak dengar orang cakap tu? Kita ni duduk depan siapa pun kena tunjuk true color kita, jangan tunjuk hipokrit. Dah. Islam ajak duduk depan orang buat perangai bagi elok. Berlakon pun tak apalah, tapi depan orang buat perangai bagi elok. Pasal orang akan curi perangai kita. Pasal orang akan curi perangai kita. Islam ajak duduk depan orang, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dengan makna duduk depan orang ni buat perangai bagus. Contoh simple, ambil rokok tadi. Orang dulu pasal tak? Dia duduk tengah hisap rokok, tok guru mai, dia boleh lempak. Oh, tak ada. Jadi baik. Pasal apa Ustaz? Duduk depan orang jadi baik. Orang lah dak, tok guru lalu. Ustaz, sikit lagi. Apa salahnya hang buang rokok tu duduk depan orang ni? Pak dia dah ubah dah tu. Cara tu dah berbeza. Boleh kan? Nanti kita mengaji pelan-pelan insya-Allah. Kan? Tak apalah, tak habis 4 minggu ni kita baca kuliah maghrib lah. Sambung kita tu, no? Tak pun nak habis lah. Baik. Kemudian dalam kitab ni bahagian yang ke-6 berbicara, habis bab tu selesai, berbicara tentang sunnah Nabi SAW, tentang bab jaga hati, jaga lidah. Ni lagi besar. Rupanya Islam mai kat kita ni, Islam ajak siap-siap dah. Macam mana nak jaga hati kita? Macam mana nak jaga lidah kita? Maksud dia nak jaga ni, anggota zahir kita ni, macam mana nak jaga? Rupanya nanti kita akan mengaji isu buruk sangka. Padahal buruk sangka tak boleh. Buruk sangka ni tuduh orang tanpa bukti. Tak boleh. Kita akan mengaji tajuk jangan mengumpat. Jangan kata kat orang. Kita akan mengaji tentang bab jaga aib orang. Kita akan mengaji tentang tajuk tawaduk, rendah diri. Mengaji tentang tajuk jangan sombong. Ni antara tajuk-tajuk. Ya. Oh ya. Duduk ya. Sorry no. Mak dia masuk hospital. Jadi kena mengasuh Mr. Mama ni. Boleh noh. Tu antara contoh yang akan kita belajar nanti. Setakat mana kita boleh kongsi, kita kongsilah. Kemudian Nabi SAW tunjuk kepada kita juga antara yang ada dalam kitab ni berkaitan dengan memelihara hak dan kewajipan saudaranya. Yang ni pun satu di antara kita sebut apa? Adab kita sebagai seorang Islam. Ajaran Islam ni bukan setakat semayang, ajaran Islam bukan setakat puasa, zakat, haji, ajaran Islam bukan setakat kenduri kahwin, bukan setakat apa akad nikah, bukan setakat cerai rujuk. Islam bukan setakat tu ya. Islam ni dia komplit semua sekali. Termasuklah tajuk ni. Tajuk apa Ustaz? Kita sebagai anggota masyarakat ada adab yang patut kita jaga sesama orang Islam ni. Antara ringkas-ringkas lah saya sebut. Islam suruh kita jaga silaturahim. Islam suruh kita ni menghadiri undangan. Kalau orang panggil, orang jemput, kena pi. Tujuan ni apa Ustaz? Nak jaga hati orang. Islam suruh kita hormat orang. Ayah pernah dengar kan perkataan kita tak boleh berkeli lebih 3 hari. Ustaz, pernah dengar kan ayat tu kan? Kita tak boleh berkeli lebih 3 hari. Habis tu kita lah duk keli dengan adik-beradik kita 10 tahun dah, isu tanah macam mana kira? Ayah duk keli dengan adik-beradik 10 tahun dah ke 20 tahun dah, isu apa Ustaz?
tanah pusaka. 20 tahun dah. Padahal Nabi kata tak boleh keli lebih 3 hari. Kita 20 tahun dah keli, macam mana kira? Ibu-ibu di belakang keli dengan suami. Kan? 3 hari ya tak boleh. Kita 2 minggu tak bercakap, macam mana kira? Oh, ada orang Islam ajak tu Ustaz. Ada. Satu-satunya agama yang paling lengkap. Paling lengkap atas muka bumi. Tak ada agama boleh teng agama ni. Islam. Dia ajak semua cara hidup manusia. Bak marah tu pun dia ajak. Macam mana nak buat? Lagi Ustaz, dalam ni juga dia ajak tentang cara menghormati tetamu. Oh, yang ni sedap Ustaz. Saya mengajak baru ni di belah seberang. Masjid pada Lalang. Sedap tajuk ni. Kita jadi tuan rumah. Orang main rumah kita. Orang main rumah kita. Apa yang patut kita buat tu? Rupanya orang main, kan Nabi sebut al-ijlatu minasyaitan. Gopoh-gapah buat kerja kalut ni kerja setan. Melainkan 5 benda. Hak 5 benda ni memang kena buat kalut. Salah satu dia melayani tetamu. Orang kalau main rumah kita, rupanya Islam suruh kita uruskan dia dulu. Sebab apa Ustaz? Nak jaga hati dia. Urus dia dulu. Dia main rumah kita, kalau dia main tak tidur lah. Contoh, dia main sat-sat. Nombor 1 sekali. Ingat lah. Nombor 1, bagi tempat duduk. Orang main rumah, jemput, suruh duduk. Macam tu. Yang kedua, makanan atau minuman. Buat keluar siap-siap. Jangan tunggu sampai setengah jam. Setengah jam orang main. Ayak tak ada. Nak kemas hari. Orang dah main rumah setengah jam. Tetamu pula hak main tu tanya. Ayak tak ada. Awak teruk macam tu. Oh, Islam ajak macam tu Ustaz tu. Ada. Dalam ajaran Islam ada ajaran tu. Oh, keluar ayak tu. Dan yang ketiga, percakapan. Tak ada guna bagi tempat duduk. Tak ada guna bagi makan minum. Tapi tuan rumah cakap tak mahu. Ada setengah tetamu mai, dia boleh duduk dalam rumah. Tuan rumah duduknya. Hang cakaplah sepatah dua. Jaga hati dia. Cakap sepatah dua. Islam suruh jaga hati orang. Cakap sepatah dua. Tanyalah mai macam mana. Tadi okey ke? Macam mana lah. Dengar kata nak PRU bulan 7. Contoh. Cakap bila. Bagi ada suasana. Ibu-ibu di belakang, contohlah, kawan kita main rumah. Kawan kita perempuan main rumah jadi tetamu kita. Apa salahnya kita orang lelaki-lelaki jadi suami, kita duduk lalu lalang depan tu. Pemik kunci lah apa salahnya berbahasa sikit sambil lalu duduk kat nak noh. Nak pergi masjid sah, depa ada kerja apa tadi masjid tu. Kan, duduk dalam sembang lah noh. Sembang biar. Satgi kalau rasa lapar biar makan-makan. Makanan dah. Makan tengah hari luar baru balik. Apa salahnya berbahasa? Ni tetamu main rumah dia boleh lalu pimai teguk pun tak supah hamba Allah tu tongkoi. Oi, tak boleh. Faham ke saya duk cerita? Islam ajak ke Ustaz? Ya, ada dalam ajaran Islam ajaran tu. Tapi hari ni tu saya kata, kaji kita sebut tadi kan, ilmu tasawuf ni orang tak mau mengaji. Jadi ilmu ni hilang. Sedangkan Islam ajak cara-cara tu. Tu kata cara. Nak urus tetamu pun Islam ajak cara. Bukan boleh buat ikut suka kita. Contoh, orang main rumah kita. Salah satu, dia main tidur. Salah satu daripada adab dia, salah satu pada cara Islam ajak ni, kita tuan rumah atok bilik. Bilik kena bagi kalau dia main tu nak tidur. Bilik memang kena bagi. Sebab tu kalau perasan orang tua dulu, dia buat rumah, ada satu bilik tu, dia tak berapa ranyau faham. Dia tak berkubang sangat. Pasal apa Ustaz? Takut orang main. Orang main nak duduk, tolak pergi masuk bilik tu. Kita mana ada lah, kita ranyau semua bilik lah. Jadi sumpah macam tongkang pecah. Cuba kalau orang main mengejut nak tidur. Jenuh kelupok. Orang dulu dia ada, dia simpan bantai siap-siap. Sebab takut ramai. Rupanya tu saya kata orang dulu-dulu ni walaupun dia tak mengaji macam kita, tapi adab Islam tu duk ada kat dia apa? Standby bantai, apa tilam,
lembek ke apa, tutur ke apa, selimut sembang, takut ramai. Hilang Ustaz, cara tu hilang. Hilang habis, dia nak main balik payah. Dan tajuk-tajuk macam ni pun mana ada orang nak mengaji lah. Satu, orang nak mengajar pun tak banyak lah. Tak ada. Jadi dia hilang tu. Sebab tu orang lah, minta maaf no, kalau kita tengok mengaji sakan, peringkat ni, tapi cara nak manage hidup, dia tak tahu macam mana hak Islam ajak, dia tak tahu. Dia tak tahu cara nak urus hidup macam mana hak Islam ajak. Tak tahu. Sayang. Sebab tu kena mengaji, tu saya ulang kali, kena mengaji ilmu agama, kena mengaji. No? InsyaAllah. Baik, sambung. Dan dalam kitab ni dia sebut lagi bahagian yang lain, macam mana sunnah Nabi dalam menguruskan jiran. Ada. Jiran ni jiran tepi rumah, kalau kita ada office, jiran sekerja, hak jenis istilah mate itulah. Apa nama, roommate, housemate, workmate ada. Lebih kurang macam itulah. Rakan sekerja lah apa, teman sepermainan lah, teman satu kelab lah apa. Mate tu macam mana nak uruskan mate tu? Oh, ada cara Ustaz? Ada. Ada. Nanti kalau sempat saya akan kongsi sikit. Dan dalam kitab ni juga dalam bahagian terakhir dia bahas sikit berkaitan dengan adab. Adab kita bersama dengan masyarakat secara umum. Kita duduk dalam dunia ni, kita perlu berhadapan dengan orang mukmin. Akan ada jumpa, kita akan bertemu orang mukmin. Jadi macam mana kriteria orang mukmin? Kita akan duduk dalam hidup ni, kita akan jumpa orang fasik. Apa kriteria orang fasik? Kena tahu supaya kita boleh hati-hati dengan dia. Kan? Nak ambil buat menantu, paling tidak kita tahu kriteria. Nak ambil buat pemimpin, tak marah nak jadi pemimpin, dia main duk abang atau pilih dia. Rupanya kat dia tu ada kriteria orang fasik. Jangan ambil dia buat pemimpin. Ambil dia jadi pemimpin, silat-silat hari bulan. Dia pegang jawatan, kat kita dia buat tak peduli terus. Ada cara Ustaz? Dia, Islam ajak cara. Macam mana nak kenal? Macam mana nak kenal orang zalim? Macam mana nak kenal orang munafik? Ada ciri-ciri? Ada. Islam ajak siap dah. Boleh no? Dan yang terakhir dalam bahagian ini, dia sebut berkaitan dengan macam mana adab kita waktu kita berada dengan manusia secara umum. Masuklah hak tadi bab orang kenal orang fasik, orang kafir, orang apa. Dia sebut dalam ni adab dalam bertamu, adab dalam majlis ni. Duduk majlis macam ni ada adab ni. Ayah-ayah masuk majlis ilmu, majlis syurat, majlis zikir. Duduk dalam majlis-majlis macam ni pun ada adab. Ada cara dia. Dia bukan boleh bercodong belah gitu ya. Sebab tu satu pesanan lah. Hari ni tak apa sebut. Ayah-ayah kalau mengaji dengan mana-mana orang, kalau duduk dalam majlis macam ni, kalau nak keluar boleh keluar, tapi buat macam ni. Masa nak keluar buat macam ni. Itu keluar lah. Enggak gitu? Keluar lah. Tak apa. Bagi syarat. Okay, keluar. Tak apa. Jangan terus bangkit belah. Jangan. Dan faham tak contoh saya bagi? Boleh dapat no? Rupanya tu ada. Satu contoh, simple ya. Ayah-ayah, ibu-ibu di sini ada tak yang minat tengok sidang parlimen? Tak ada. Tak ada siapa tengok. Kalau siapa yang pernah tengok sidang parlimen, perasan tak? Ahli parlimen kalau dia masuk dalam dewan tu, dia masuk dalam dewan, dia akan pergi duduk tepi meja dia takkan duduk terus. Dia pipi tu ditunduk dulu sikit. Lepas tu baru dia duduk. Saat lagi bila dia dah duduk 3-4 jam, kawan jenis kencing kerak. Kencing orang telah lah. Kencing tu pun kerak tak? Macam mana? Cuba tengok waktu dia nak keluar. Mereka bukan terus bangun keluar belah gitu ya. Mereka akan bangun, tunduk dulu. Baru dia keluar. Makna tunduk tu sebagai apa Ustaz? Pemberitahuan, nak bagi tahu. Kata saya nak keluar. Rupanya memang adab tu dalam Islam. Kita main kuliah sini tak apalah hari ni okey. Kita main kuliah maghrib. Kadang-kadang rasa tengok ustaz tu duk ngajak bangun belah gitu ya. Tak boleh. Buatlah syarat satu. Okey, keluar. Rupanya kena bagi tahu tu adab dalam majlis. Tu cara bila kita duduk dalam majlis. Cara ni siapa ajak Ustaz? Islam ajak. Cara bila kita duduk dalam majlis, ni cara dia.
Sebab kita masuk dalam majlis pun kita nak ganjaran pahala. Duduk dalam majlis pun nak kebaikan. Cara betul dapat kebaikan. Cara dia betul dapat pahala. Cara tak betul silap-silap boleh dosa. Sebab tu saya ulang daripada awal tadi. Cara-cara tu nak mengaji ilmu apa Ustaz? Dia adalah ilmu tasawuf. Sebab tu ilmu tu kena mengaji. No? Boleh dapat saya kata no? Dan insya-Allah minggu depan kita akan mula sentuh sikit. Saya tak akan sebut secara semua hadis lah kita ni tak. Saya akan pilih hadis-hadis yang bersesuaian. Minggu depan mungkin kita bicara dulu macam mana Rasulullah urus diri sendiri. Macam mana cara Rasulullah urus kehidupan seharian. Minggu lagi satu kita akan bahas macam mana Rasulullah menguruskan keluarga. Dan minggu yang terakhir kita akan kongsi macam mana adab sunnah dalam menguruskan masyarakat ni. Sikitlah jadilah dapat satu-satu betul pun okey lah. Boleh no? InsyaAllah. Dan saya akan pilih semua tu daripada kitab ni lah. No? Tak ni. No? InsyaAllah. Baik. Batu sekali lagi saya ulang, pakat-pakat mengaji lah sekali dengan saya ni. Kita sama-sama mengaji supaya kita boleh urus hidup dengan cara yang betul. InsyaAllah no? Mudah-mudahan mukaddimah pada minggu ni ada manfaat dan kebaikan untuk kita bersama. Minggu depan nanti kita bicara sikit tentang isu-isu yang berkaitan. No? Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.